Hai tuan-tuan perempuan, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua. Okey, saya vendor kepada Shopee Dana Bagiri. Okey, saya telah produce satu present. Present ni mudah je, dia menggunakan Microsoft Excel. Ataupun kalau tuan-tuan puan-puan nak guna dalam telefon Android, boleh je download app yang boleh buka Excel kan. Okey, saya nak terang sikit berkaitan penggunaan software ni. Software ni adalah satu alat lah, tools untuk kita berniaga. Dan dia sesuai untuk peniaga makanan. Sebab dia didesign untuk kita letak bahan-bahan kita dan decoration dan lain-lain cost lah. Daripada cost, software ni akan automatic mengira jumlah cost dan kita boleh letak margin lah. Daripada margin kita boleh tengok lah, kalau letak margin 50%, harga jual berapa, untung berapa. Dan bolehlah sebagai satu data untuk kita nak buat fokus marketing dan sebagainya lah. Okey, sebagai tak melengahkan masa, saya akan straightforward lah. Sebenarnya taklah susah mana nak guna software ni. Dan harga dia pun pihak Dana Bagiri dia letak bawah 100. Memang mudah lah. Berbanding kalau kita nak lantik seorang manager marketing nak buat software ni, rasa tak berbaloi lah kan. Okey, software ini dia akan ada tab intro di bawah ni, borang kosong, dan hujung sekali contoh pengisian. Okey, ada contoh siap-siap dah. Kalau siapa yang pernah guna Excel tu rasa tak ada masalah. Okey, untuk abang-abang kakak, adik-adik yang tak pernah guna Excel, sebenarnya simple je. Sebab okey, nanti bila buka dalam Excel, kita cuma isi ruang yang bertanda kuning lembut ni je. Okey, okey, dan sekiranya ada apa-apa masalah, di sini link macam-macam lah. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak boleh WhatsApp ataupun email, Telegram, semua boleh untuk technical support. Kira lifetime lah, sampai bila-bila lah. Kalau tuan-tuan perempuan dah beli software ni, technical supportnya lifetime. Okey, mari kita tengok part-part di dalam borang kita lah, di dalam software ni. Okey, dia ada bahagian pertama, cost. Yang ni kita boleh letak kos bahan mentah. Bahan mentah tu ada kos bahan utama, kos hiasan, topping, filling, sos. Untuk peniaga burger, untuk apa, dia punya sos, mayonis boleh letak lah dalam ni. Okey, ni kos pembungkusan, plastik, packing, balang, carton, kotak dan sebagainya lah. Okey, dan bahagian C, kos elektrik. Yang ni contoh ada juga peniaga yang menggunakan oven kan. Oven, ada yang bilik aircon, kita boleh masuk lah. Okey, nanti saya tunjuk satu-satu. Dan juga cara pengisian di kos upah. Okey, ada berapa, 5 orang pekerja, seorang pekerja. Kos upah ni kalau anda sendiri buat seorang-seorang, anda boleh letak ataupun tidak perlu letak. Tidak perlu letak maksudnya kos upah kita biarkan kosong dan kita masuk dalam keuntungan margin. Maksudnya gaji kita dalam margin kita. Okey, okey, kos upah dan jumlah kos. Nanti total kos software ini akan mengira lah. Dan kita akan dapat lah kos per unit, per balang yang end production kita tu dapat berapa bekas. Dia akan bagilah daripada kos satu item kita letak je lah. Dalam ni sistem benarkan kita letak range 7 range lah. 7 range ni memang lebih daripada mencukupi lah. Kita boleh cubalah. Okey, dan akhir sekali kita decide lah nak
guna harga jualan pada berapa ringgit. Okey. Okey, saya mula buat pengisian. Sebelum nak buat pengisian, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saya nasihatkan duplicate dulu. Right click di tab ni, di bawah ni, right click dan kita copy. Okey. Tadi kita right click kan. Yang ni tak kisahlah klik mana-mana, nanti kita boleh drag je untuk nak susun kan. Tapi kena tick yang ni, create a copy. Okey. Jadi copy baru akan berada di sini. Kita boleh drag lah. Kita boleh tarik je. Okey. Dan kita namakan yang ni, contohlah, saya bagi contoh Almond London. Tapi pagi tadi saya dah buat dah satu tab, jadi saya buat Almond London 2 lah. Okey. Okey, jadi kita mulakan pengisian. Maksudnya borang kosong ni, kalau kita ada banyak produk, 10 produk, 20 produk, kita boleh duplicate je. Satu, kita boleh duplicate tab ni. Satu lagi, kita boleh duplicate file ni lah. Kita boleh copy and paste file ni, jadi buatkan sebagai banyak file. Tak kisahlah kan. Okey. Mari kita cuba isi, buat pengisian. Okey, yang ni nama resipi Almond London. Sorry Almond London. Okey. So far saya harap semua dapat lah kan apa yang saya explain lah kan. Okey. Bahagian satu, kos A, kos bahan mentah. Bahan mentah kalau kita tengok ni, saya dah tanda warna hijau, warna merah dan kanan sekali warna biru. Okey. Hijau ni adalah resipi. Kita tengok resipi, kita dapat resipi daripada senior-senior ataupun siapa-siapa yang bagi resipi dari buku-buku, kita masuk ya sini. Okey. Contoh tepung A. Okey, ni saya list ni dulu. Tepung B, ni contoh lah kan. Kalau Almond London kita guna badam biji dan coklat masakan. Untuk decoration boleh masuk sini, ataupun nak mudah kita untuk kategorikan, kita boleh masuk di bawah ni, hiasan, topping, filling, sauce. Kalau peniaga wafer, yang ni mungkin filling butter, coklat filling di sini. Kalau peniaga burger, sini mungkin mayonis, sayur kan. Ikutlah, terpulang lah. Dua-dua ni sama, cuma yang ni kita pecahkan satu roman bahagian bahan-bahan utama dengan dua hiasan ni untuk nak bagi memudahkan. Okey. Dan mari saya tunjuk. Yang ni saya letak badam hancur sebagai hiasan lah. Okey. Dan kuantiti mengikut resepi. Tepung A dalam resepi sebut 50. Ni contoh ya. Okey. B, contoh lah, saya bagi contoh. 50 ni unit apa? Unit tak payah type, kita pilih ya. Gram, kilo, resepi gram. Tepung B 100 gram. Badam biji 50 gram. Okey. Dan resepi ni mesti dia sebut kan, kita akan dapat production kita berapa biji. Kalau ni saya bagi contoh, badam biji 50 gram, maksudnya resepi yang ni, end product dia kita akan hasilkan 50 biji Almond London. Okey. Coklat masakan saya contohlah 100 gram, 50 biji. Dan gandaan ni bermaksud resepi dia sebut kata 50 biji kan, tapi kita nak berapa? 100 biji. Jadi kita kena ganda 2 lah. Betul tak? Okey. Kita kena ganda 2. Jadi sistem akan automatik bagi tahu kita berapa kuantiti setiap bahan yang perlu dibeli. Okey. Anggaran kuantiti yang perlu dibeli. Yang ni tepung A 100 gram, tepung B 200 gram. Okey. Contoh kalau kita nak 100 biji, kalau kita nak 1000, 20 lah gandaan. Apabila 1000 biji ataupun gandaan 20 daripada resepi asal, yang mana gram melebihi 500 gram, sistem akan tahu dan dia akan tak sebut gram dah. Yang mana-mana resepi yang kuantitinya melebihi 500 gram, sistem akan
convert kepada kg. Mudah lah kan? Okey. Yang ni kalau kita nak 1000 biji. Jadi macam mana? Kita nak proceed untuk 100 biji atau 1000? Saya cuba 1000 je lah. Okey. Jadi kalau kita nak buat 1000 biji, kita kena guna resipi ni. Dan kita kena beli bahan banyak ni. Tepung A 1 kilo, tepung B 2 kilo, dan seterusnya lah kan. Okey. Seterusnya apa yang kita buat? Kita pergi ke kedai lah. Contoh di kedai Dena Bahan Bakery, kita pergilah, kita belilah. Okey, tepung A 1 kilo, harga katakan RM6. Okey. Tepung B 2 kilo kan. Kita beli yang pack 5 kilo sebab dia murah, RM20. Ni harga untuk 5 kilo ya. Okey. Harga untuk 5 kilo. Dan almond badam biji 1 kilo. Tapi kita nak murah. Contoh lah kan. Contoh. Ni contoh saja. Okey, 1 kilo lah. 1 kilo sekarang berapa? RM45. Okey. Coklat masakan 2 kilo. Tapi kita pergi kedai, contoh lah kan, kedai offer 5 kilo lagi murah. Katakan 5 kilo 30. Ni contoh lah. Harga pun contoh. Okey. Dan seterusnya untuk item hiasan lah. Badam hancur, resepi dia sebut, katakan dia sebut 25 gram. 25 gram. Set yang ni dia automatik. Sebab kita dah letak atas ni 20 kan. Dia automatik kira kalau 25 gram kita nak buat 20 set kan. Satu set 50 biji, 20 set 1000 biji almond London. Kita perlu beli 0.5 kg. Yang ni 500 gram lah. Kita type ya. Kita beli 0.5. Ataupun kita pergi ke kedai, kita beli 1 kilo terus. Okay, RM45. Alright. Jadi tuan-tuan, perempuan, adik-adik, kakak-kakak, tengok ni. Untuk bahagian satu, kos A, kos bahan mentah, kita dah dapat dah. Okay. Jadi untuk production 1000 biji almond London, kos kita adalah RM93.50. Dan sistem ni yang bagusnya, dia akan controlkan, dia akan tunjukkan bahan mana yang paling kos tinggi. Okey. Mudah ya, sebab dia tanda yang merah kos paling tinggi lah. Kalau kuning kos sederhana, dan bahan yang rendah murah sikit, paling murah akan berwarna hijau lah. Okey. Maksudnya sekali pandang pun kita tahulah. Yang bahan ketiga iaitu badam biji, yang ni kosnya paling tinggi. Okey. Macam mana nak buat kalau kita nak kurangkan kos ni? Mungkin kita pergi ke kedai, bincang dengan kedai. Mungkin kedai suggest kita beli dalam kuantiti yang lebih banyak. Contoh, kalau 10 kilo berapa? Dia bagi kita 42. Nampak? Okey. Sorry. 420. Okey. Sekarang kos untuk badam dah turun ke 46.4 berbanding tadi 48% kos badam. Okey. Contohlah, sebagai contoh. Okey. Jadi kos kita dah kurang dah untuk badam biji. Maksudnya kalau kos bahan paling mahal berkurangan, bermaksudnya apa tuan-tuan? Bermaksudnya kos bahan kita secara generalnya akan kurang jugalah. Okey. Sebenarnya saya tunjuk kos pembungkusan. Okey. Pembungkusan kita guna, contoh kita isi dalam balang lah. Balang 1000 biji kan. Satu balang kita kira-kira berapa? 1000 biji, satu balang kita letak 50. Okey, di sini kita boleh guna formula sama juga. 1000 biji bahagi, tekan yang ni je, bahagi satu balang 50. Maksudnya kita perlukan 20 biji balang. Okey. Ataupun kalau tuan-tuan ada kalkulator, tuan-tuan boleh tekan kalkulator dan masuk je sini 20. Okey. Unit, kalau balang kita guna pieces lah. Biji boleh, pieces boleh. Okey. Dan kita pergi ke kedai. Contoh balang yang ni, kalau beli dalam satu beg murah sikit.
Katakan kita beli satu beg. Satu beg tu 80 biji, harga dia RM75. Katakanlah. Okey. 75. Okey. Jadi kos balang kita ada kat sini lah kan. Alright. Dan apa lagi? Contoh stiker. Stiker kita upah print lah. Upah print. Okey. Nak print, yang ni kena manual lah. Yang ni tuan-tuan kena manual. Dia tak ada auto calculation. Okey. Tapi kalau nak print untuk kali ni, kita akan print 20 je. Sebab produk kita 20 kan. Tapi bila pergi ke kedai printing, dia bagi contoh, dia bagi offer macam ni lah. Satu kertas A3 biasanya dia akan bagi 8 kan, 8. Tapi kalau ambil 40 mungkin murah sikit. Okay. Untuk kos 40 keping stiker, kita akan dapat 5 keping A3 contoh lah kan. 5 keping, total dia, harga dia satu keping katakan RM3 kali 5, RM15. Okay. Apa lagi? Katakan okey lah kot. Okey. Kalau ada bubble wrap sebagainya, boleh letak je. Contoh kotak yang besar tu kan, kotak carton tu kan, tuan-tuan boleh letak je. Okey. Seterusnya, yang ni paling maksudnya paling berguna lah, kos elektrik. Okey. Contoh kita guna oven. Oven kita berapa watt? Nak tahu macam mana dia punya rate untuk kegunaan? Okey, kejap. Saya ada call. Okey, contoh nak tahu kuasa dia, kita boleh tengok manual ataupun boleh tengok kat bawah alat ataupun belakang alat, ataupun kita Google je. Contoh oven kita ni dia guna 2000 watt. Okey, kita key in je. Dan tempoh kita nak bake 1000 biji tadi kan, berapa kali bake? Ataupun contoh sekali masak setengah jam, kita kena masak 5 kali. Saya assume lah kita masak 4 jam. Okey. Dan kadar yang ni dalam software kita boleh pilih siap-siap. Kadar untuk rumah ataupun kedai, sebab rate dia berbeza. Contoh saya ambil kediaman, rate dia 21.8 sen 1 kilowatt. Kalau kedai 43 sen per kilowatt jam. Okey. Contoh tuan-tuan di rumah jangan, contoh lah kan. Atau kedai boleh pilih kedai. Okey. Kalau rumah pilih kediaman. Oven, mixer, contoh lah kan. Mixer kita katakan 1000. Penggunaan mixer mungkin guna 2 jam. Kediaman. Okey. Aircon ada tak? Aircon, katakan aircon, okey, 1000 watt. Kita guna 4 jam lah. Okey, contoh kediaman. Yang lain ikutlah. Kalau nak letak lampu pun boleh. Lampu dalam 25 watt kot sebiji. Katakan 50 watt, 4 jam kita buka. Okey. Yang ni boleh dapat kos lah. Dan sebenarnya kos elektrik kalau kiraan ni lah, ni saya assume je kan. Okey, kita dapatlah 28 sen. Okey, untuk kita siapkan 1000 biji almond London kita. Seterusnya di kos upah, kita guna tak pekerja? Contoh kita guna seorang pekerja. Okey, upah sehari berapa? Katakan assume lah, saya letak je lah 50 untuk siapkan produk 4 jam kan tadi kan. Okey, RM25. Okey, jadi jumlah kos kita sudah ada semualah. Kos bahan mentah RM90, bungkusan RM26, elektrik, upah. Jadi jumlah keseluruhan kos kita RM142 untuk siapkan 1000 biji almond London. Okey, dan kita packing 50 tadi berapa? 20 bungkus kan. Kita nak jual dalam bentuk balang kan, 20 balang. Kita key in je 20 balang. Jadi kos balang kita RM7.10. Okey. Dan margin kita boleh letak je. Contoh kalau kita nak buat untuk kanak-kanak
kita tak nak untung banyak lah. Contoh kita boleh letak 10%, tapi biasanya produk makanan mesti tinggi sikit kan, makanan siap kan. Okey, saya letak sini, mungkin saya cubalah 30, 40, 50, 60, 100, 125 ni. Dan di tepinya kalau 30% margin, harga jual dia showkan RM9.23. Tapi kalau kita nak guna untuk yang ni, kita genap lah. Contoh RM9.5 kan. Kalau 40% RM9.94 dengan keuntungan RM2.84 untuk satu balang. Yang ni persen. Okey. Okey, dan seterusnya kita dah ada banyak option kan. Dan contoh saya pilih lah, saya pilih nak jual RM9.90. Saya letak lah. Okey. Oh sorry. Okey, RM9.90. Dan dia kira lah untung. Okey, keuntungan kasar untuk kalau saya nak jual RM9.90, satu balang tu RM2.8 saya untung. Dan ini bukan margin, yang ni untung kasar. Untung kasar tu English panggil gross profit. Margin dengan untung kasar, cara kiraan dia berlainan. Yang ni adalah untung kasar 28.3% untung kasar. Kalau tuan-tuan perempuan untung kasar rasa nak dalam 30% ke atas, tuan-tuan boleh cuba tengok margin yang lain lah. Rasa tak lepas ni, contohlah kan, kalau margin kalau untung kasar 28% tak lepas, dengan lain-lain lah kan, sewa sebagainya kan. Okey, tuan-tuan boleh cuba up lah. Contoh saya nak guna RM12.90. Okey, tengok lepas tak? Oh, untung kasar 45 sejunit. Okey lah, contoh saya guna untuk RM12.90 sebagai harga jualan lah. Okey, saya rasa ini saja. Okey, kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan juga boleh tengok contoh pengisian di tab paling belakang. Okey, ada juga maklumat-maklumat yang tuan-tuan boleh baca. Okey, jika terdapat sebarang pertanyaan, soalan, komen, technical support, tuan-tuan boleh klik je di butang ni. Okey, bila-bila masalah, biasanya saya akan respon cepat antara jam 9 pagi hingga 5 petang lah. Kalau tak, saya akan cuba respon segera lah, seberapa segera yang ni lah, yang boleh lah. Okey, saya rasa itu saja. Okey, harap tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, adik-adik yang berniaga di sana, rezeki bertambah. Okey, dan harap-harap software yang saya dan Daniel Bakiri cuba buat ni membantulah tuan-tuan perempuan dalam apa-apa jual jenis perniagaan makanan lah. Okey, itu saja. Terima kasih.